Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak pergi kepada bab 3 kegravitian. Okey, yang mana kita akan tumpukan perhatian kita kepada standard kandungan hukum kegravitian semesta Newton iaitu 3.1 lah. Okey. Baik, apa yang ada dalam keseluruhan bab 3 sebenarnya adalah kamu akan belajar. Pertama adalah hukum kegravitian semesta Newton tu sendiri iaitu 3.1 tadi. Kemudian kamu akan belajar hukum-hukum Kepler dalam standard kandungan 3.2 dan seterusnya adalah satelit buatan manusia. Okey. Jadi hari ini kita nak tengok kepada hukum kegravitian semesta Newton di mana dia akan melibatkan daya graviti, pecutan graviti, daya memusat dan juga jisim bumi. Okey, tapi kali ini untuk video kali ini cikgu hanya akan tumpukan kepada dua lah, okey, iaitu daya graviti dan juga pecutan graviti. Okey. Baik, yang pertama okey, untuk SP kita yang pertama ni adalah menerangkan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, di mana kita ada formula okey yang terlibat dalam hukum kegravitian semesta Newton iaitu F sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. So apakah semua ni kan? So kita tengok balik. Okey, daya graviti dikenali sebagai daya semesta. Okey, selain daripada kita panggil daya graviti, kita panggil dia juga sebagai daya semesta. Kenapa dia daya semesta? Kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Okey, so bukan sahaja dekat bumi tetapi dekat bulan pun ada graviti dia sendiri kan, dan antara bumi dan bulan tu sendiri ada tarikannya antara bumi dan planet-planet lain, antara bumi dengan matahari ataupun apa sahaja objek, contohnya satelit dengan bumi kan. So semua tu ada daya graviti. Sebab tu kita panggil dia sebagai daya semesta. Baik, di sini cikgu ada link kan YouTube lah tapi nanti kamu boleh tengok sendiri yang ni. Okey, so siapa-siapa yang tengok cikgu punya channel YouTube ni bolehlah melayari link yang cikgu telah berikan tu. Ini dalam bahasa Inggeris lah tentang daya graviti. Okey, dan cikgu juga ambil sedikit daripada buku teks. Okey, persoalan yang timbul di situ di mana seorang budak melompat ke atas dan akan mencecah semula permukaan bumi. Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? Yang kedua, situasi yang diberikan adalah molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? Alright, dan seterusnya, bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Okey, bumi mengenakan suatu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Okey, jika kamu lihat ataupun kamu tonton YouTube yang cikgu berikan tu, kamu akan dapatlah jawapannya. Okey, tetapi sebenarnya kamu sendiri sudah ada prior knowledge tentang graviti kan? Contohnya, sebenarnya kamu boleh jawab je yang ini kan. Kenapa budak bila dia lompat dia berjatuh balik? Atau seperti pencetus kepada teori inilah kan. Maksudnya pencetus idea kepada Isaac Newton kan, yang di mana semua orang tahulah, semua orang maksud cikgu, semua orang tu memang satu dunia tahu tentang teori apple jatuh tu kan oleh Isaac Newton lah. Jadi dia kata rupanya ada satu tarikan kan, ada satu tarikan yang seterusnya bila dikaji dan diberi nama sebagai daya tarikan graviti. Okay? Baik, dan seterusnya molekul udara sama juga sebenarnya. Macam mana dia boleh maintain sahaja? Kenapa tak ada semua daya molekul udara ni, gas-gas yang ada di sekeliling kita terlepas ke angkasa?
Jadi macam mana kita nak sedut oksigen, betul tak? Kita tahu oksigen dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan contohnya kan. Bila tumbuhan keluarkan oksigen, oksigen tu terlepas ke angkasa. Macam mana kita nak sedut? Kan? Kita tak dapatlah bernafas menggunakan oksigen kerana oksigen telah terlepas ke angkasa. Okay? So kita tahu dia juga disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi. Kan? Tapi kat sini cikgu nak kamu fikir dan kamu tengok balik apa yang cikgu dah bagi link YouTube tu, kamu boleh tengok sendiri kat situ. Baik. Jadi di sinilah ya, ada daya graviti antara matahari dan bumi, daya graviti antara matahari dengan bulan, daya graviti antara bumi dengan bulan. Baik, so hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, mungkin awak rasa macam alah susahnya nak hafal kan, panjangnya. Ini memang semestinya boleh ditanya ya, iaitu nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. Jadi kita kena bagi ayat dia lah, ayat penuh dia lah bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan dalam masa yang sama berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Jadi apa dia yang berkadar terus, apa dia berkadar songsang? Baik, kita senang mudah nak tengok dalam bentuk simbol lah, dalam bentuk simbol. Okey, di mana dia kata tadi daya graviti. Daya graviti. Kenapa tak dapat tukar color? Okey. Kenapa dia masih merah? Dia tak nak warna kuning tu. Dapat pun. Okey. So daya graviti. Okey, so ni adalah daya graviti lah, F, okey. Antara dua jasad lah, okey, adalah berkadar terus, okey. So perkadarannya dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Jadi, jisim bagi jasad satu adalah M1, nampak ni berdasarkan gambar rajah yang diberikan di sini, okey. So, M1 adalah jisim bagi jasad satu, M2 adalah jisim bagi jasad 2. Okey, jadi dia adalah hasil hasil darab kan? Maksudnya hasil darab kat sinilah dan seterusnya berkadar songsang. Okey, daya yang sama juga. Okey, daya graviti tadi dia berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Jarak adalah R. Okey, jarak daripada mana tahu? Daripada pusat. Okey, pastikan dia daripada pusat, daripada tengah-tengah jasad 1 dan jasad 2. Okey, jarak diukur dari situ dan kemudian dikuasakan 2. Ya, kerana dia kata berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat 2 jasad tersebut. Dan apabila digabungkan kedua-duanya ni, jadi kita dapatlah satu lagi perkadaran. Okey, yang menghubungkan kedua-dua tadilah. Okey, iaitu dinyatakan dalam hukum kegravitian semesta Newton. Jadi kamu hafal ni kan, F M1 M2 per dengan R2. So yang inilah dia punya bila buat balik dalam bentuk ayat, dapatlah hukum kegravitian semesta Newton. Okey, baik, seterusnya daripada perkadaran tadi ataupun daripada hukum yang dinyatakan, okey, jadi dapatlah kita ataupun ditukarkan dalam bentuk rumus ya, iaitu bila kita nak tukarkan perkadaran ni, simbol kadar ni, kita mestilah ada satu constant, ada satu pemala. Okey, satu pemala tu lah ni, nampak ni, kita ada tiba-tiba ada G dekat sini. Okey, ada G dekat sini. Tadi tak ada M1 M2 per R2 F kan. Tiba-tiba ada G di situ. Sebab bila dia tukarkan kadar, nak jadikan sama dengan ni, kalau awak biasa tengok formula-formula yang lain pun kan, dia memang bila dia tukarkan daripada berkadar langsung tu, bila nak tukar kepada sama dengan, biasanya akan ada akan ada satu constant, satu pemala, satu pemala. Okey, jadi apa nama pemala tu? Okey, so tengok kat sini. Pemala itu adalah pemala kegravitian.
Okey, bila kita namakan dia sebagai pemalar, maksudnya memang nilai dia adalah tetap. Okey, so pemalar kegravitian ni adalah pemalar kegravitian semesta Newton. Maksudnya boleh digunakan kalau nak kira untuk planet ke, nak kira objek dekat bumi tu sendiri ke. Memang kita boleh guna nilai yang sama, iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, so perhatikan dia punya unit dia, Newton meter kuasa 2, kg negatif 2. Kan, so kalau awak susun balik lah benda ni, kan, macam mana dia dapat G? Okay, macam mana dia dapat G? Nampak tak? So kalau kita rearrange the formula, kita dapat G ialah F, kan, F darab dengan R kuasa 2 bahagi dengan M1, M2 darab ni. So nampak tak? Ini F ni adalah Newton. R kuasa 2 maksudnya meter kuasa 2. Jisim pula didarabkan 2 jadi kg kuasa 2. Okay, so nampak kan? Jadi sebab itulah dia Newton meter kuasa 2 per, sebab bahagi kan, dengan kg negatif 2. Okay, so itu adalah pemalar kegravitian dan kita pernah tahu hukum kegravitian semesta Newton. Baik, untuk 3.1.2, okay, SP-nya, okay, menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi, okay, ada 4 situasi lah, ataupun 4 masalah lah untuk diselesaikan, iaitu pertama, bagaimana hukum kegravitian semesta Newton ini, okay, dilihat kepada apabila ada 2 jasad pegun di bumi. Okay, so yang pertama adalah pegun di bumi. Okay. Yang kedua adalah jasad di atas permukaan bumi. Okay, jasad di atas. Okay. Yang ketiga, bumi dan satelit. Semestinya 2 benda yang berbeza lah dan jauh daripada bumi. Bumi dan matahari lagi jauh. Kan? Kita tahu tadi dia melibatkan jarak. So, semestinya dia akan efek lah. Okay. Dan juga kita tahu dia melibatkan jisim. Jadi kalau dia melibatkan matahari, jisimnya sangat besar. Betul tak? Ya? Okey, jadi ini adalah cikgu dah bagi contoh kat sini untuk setiap masalah yang ada di sinilah. Baik, untuk yang pertama, okey, kat sini nombor 1 adalah antara 2 jasad pegun di bumi. Okey. So contohnya 2 buah sfera. Okey, tak kisahlah bola ke apa ke, berjisim 16 kg setiap satu. Okey, setiap terpisah sejauh 0.5 meter. Jadi, berapakah daya tarikan graviti antara kedua-dua sfera? Okey, biasakan diri, cikgu selalu cakap kan, bila kita nampak je nombor-nombor, kita simbolkan dia. Okey, kita simbolkan dia. So, dia kata ada 2 sfera, kan? Lepas tu, setiap satu tu berjisim 16. So, ni kita tahu dia adalah M. Dia tahu dia adalah M. Tapi dia M1 ke M2? Oleh kerana dia kata 2 ni kg, 16 kg setiap satu. Maksudnya M1 pun dia, M2 pun 16 kg juga. Okay. Kemudian dia kata setiap terpisah sejauh 0.5 meter. Maka ini apa? Ini adalah R lah. Kan, jarak tadi, kan, kita tengok balik dia punya tu tadi, dia adalah jarak. Okay, berapakah daya tarikan graviti? Maka dia nak apa? Dia nak cari F dia. Okay, so, apa lagi? Kita tulislah formula dia, F sama dengan GM1 M2 per dengan R kuasa 2. Kemudian gantikan sahaja. Kan? G ni sepatutnya kalau ada dalam soalan, jangan risau. Sebenarnya tak perlu hafal. Okey, G tu akan diberikan lah. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 ni. Okey. Memang akan diberikan. So, M1 dia 16. M2 dia pun 16. R dia 0.5. Jangan lupa kuasa 2. Okey. Dan seterusnya tekan kalkulator seperti biasa dan dapatlah nilainya akan menjadi 6.83 darab 10 kuasa negatif 8 Newton. Besar ke kecil daya antara dua-dua sfera tadi? Negatif 8 tu kan, negatif. Maksudnya 0.000 banyak lah. Okay, 0.0000683. Maka nilai daya ni sebenarnya sangat
kecil, kan? Okey. So, itu yang pertama. Baik, untuk yang kedua, untuk yang kedua, jasad di atas permukaan bumi. So kalau kita tengok kat sini, soalan ni, hitung daya tarikan graviti antara seorang murid berjisim 50 kg yang berdiri di permukaan bumi dengan bumi yang berdiri di permukaan bumi lah. Jadi apa yang kita ada kat sini adalah kita ada bumi dan kita ada murid. Kita ada murid. Maksudnya M1 dia adalah, katakanlah kita nak letak murid dulu. So 50 kg ni adalah M1 adalah Allahu Akbar. 50 kg. Alright. So, M2 tu adalah jisim bumi. So, jisim bumi diberi 6 darab 10 kuasa 24 kg. So, M2. Dan kemudian kita nak apa lagi? Kita nak R. R apa? R adalah jejari bumi. Ingat R tadi yang kita tengok sebelum ni tu dia di antara pusat bumi. So pusat bumi maksudnya jejari bumi, ni bumi. So tu pusat dia, kemudian dia punya jejari dia ni adalah 6.10 dan murid tadi dia duduk di permukaan bumi. Kan? Jadi kita kira sebagai R tu lah. Nilai R tu diambil sebagai R. Alright, seterusnya jejari bumi. Seterusnya jadi kita pun seperti biasa tulis formula F equals to GM1 M2 over R2. R squared lah. So masukkan, kemudian masukkanlah dia punya nilai dia seperti biasa. G dia 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Kemudian M dia adalah 50 kg dan M2 adalah 6 darab 10 kuasa 24. Beza ni tau kan. Ni 50 kg je. Yang ni berapa ni? Darab 10 kuasa 24 kan. Jadi 6 berapa banyak kosong selepasnya tu. So sangat besarlah jisim bumi kot kan. So bahagi dengan R kuasa 2. So R kuasa 2 adalah jarak ataupun jejari bumi dia lah. 6.4 darab 10 kuasa 6. Jangan lupa kuasakan dengan 2. Tekan kalkulator sahaja akan dapatlah 488.5 Newton. Alright. Itu soalan yang kedua. Macam mana soalan ketiga? Ataupun contoh yang ketiga. Contoh ketiga, cikgu bagi untuk kes bumi dan satelit. So bumi dan satelit yang ketiga. Sebuah satelit GPS mempunyai altitude HKM. So dia tak bagi tahu berapa nilai, dia bagi dalam bentuk algebra, ungkapan algebra lah ni, HKM. Jika daya tarikan graviti antara bumi dan satelit itu ialah 921.96. Ni apa sebenarnya yang dia bagi? Dia dah ubahkan sikit dah. Tadi dua soalan tu dia memang nak cari F. Kan? Dia nak cari daya graviti. Tapi kalau untuk soalan 3, dia dah ubahkan sikit. Dia dah bagi dah daya graviti. So, F dah dapat. Dan dia bagi altitude altitude H. So altitude H tu maksudnya dari bumi, lepas tu satelit tu kat situ. Tak tahu macam nak lukis satelit. Lukis je lah. Contoh. Yang tak nak gerak langsung. Dah macam tu. Buatlah macam tu kan. So, dia kata H tu mempunyai altitude. Maksudnya dia daripada bumi lah H. Macam tu. Kemudian dia kata dan satelit itu daya tarikan. Dah bagi N. Dah bagi F. Dalam unit Newton. Tentukan nilai H. So H tak tahu. Kemudian tengok apa dia bagi lagi. Jisim satelit. So M1 lah. Kita letakkan M1. Jisim bumi, M2. Kemudian dia bagi jejari bumi. So dia bagi jejari bumi kat sini. Jejari bumi 6.4 darab 10 kuasa 6 ni. Kemudian kita tengok soal formula yang kita hafal tadi. F sama dengan GM1 M2 per dengan R2. Jadi R tu, kita tahu bahawa R tu daripada pusat. Kan? Dari pusat ke pusat. So bila pusat ke pusat maksudnya kita kena ambil kira jejari bumi dan seterusnya dengan berapa ketinggian objek tu di angkasa lah. Contohnya untuk satelit ni kan. Jadi kita kena tambah.
Nampak tak? Kita kena tambah macam tu kan. Dia tak samalah macam yang lain. Sebenarnya dia akan ada lagi selepas ini tentang kenapa dia kena ataupun macam mana dia tunjukkan untuk dia bila ditambah dengan H ni. Okey. Jadi kita buat pengiraan, masukkan, gantikan kan, kemudian kita kira lah. Okay, dapatlah 2.02 darab 10 kuasa 4 kilometer. Pastikan unit akhir tu adalah betul. Contoh yang tadi nak cari daya memang Newton lah. Okey, nak cari daya Newton. Tapi yang ni daya telah diberikan kan. Dia nak apa? Dia nak nilai H. H tadi apa? H tu adalah altitude dalam unit kilometer. Jadi kita jangan lupa tulis unit akhir. Okey, macam mana soalan 4? Bumi dan matahari. Okey, so bumi dan matahari. Buat je lah warna ni ya. Okey, nombor 4. Diberi daya tarikan graviti matahari yang bertindak pada bumi ialah 3.56 darab 10 kuasa 22 Newton. Ni apa? Ni F. Kan, Newton kan. Berapakah jisim matahari? So, dia nak, tak kisahlah kita nak labelkan yang mana satu, M1, M2 tu. Boleh je. Okey, katalah bila dah letak matahari M1, kita letaklah jisim bumi M2. Tak ada masalah boleh je. Okey, jarak bumi ke matahari, okey, ni adalah R. Kan? Jarak bumi ke matahari maksudnya kali ni dia dah kira sekali lah daripada pusat matahari ke pusat bumi. Dia dah terus bagi macam tu. Okey. Jadi, okay, seperti biasa, tulis formula dia. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, gantikan sahaja. Dan kita tengok apa yang dia nak. Dia nak adalah M2. Okey, so bila kita kirakan, dan kita dapat 2.0 darab 10 kuasa 30. Unitnya adalah kg. Jangan lupa unit yang betul. Okey, so ni adalah contoh-contoh menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi 4 kes ataupun 4 situasi yang berbeza. Kan, antara dua jasad pegun di bumi, antara jasad di atas permukaan bumi dengan bumi lah. Dan kemudian antara bumi dan satelit. Dan kemudian lagi jauh bumi dengan matahari. Okay? So, ada 4 situasi ni. 4-4 cikgu dah tunjukkan contoh di sini. Okay? Kemudian, untuk 3.1.3 pula, menghubung kait pecotan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semesta G. Sebelum ni kan awak dah belajar dalam bab 2 kan, chapter 2 ada tentang pecotan graviti. Okey, di mana kita dah tahu nilainya adalah berapa? G 9.81 kan. MS negatif tu lah sebab pecotan. Okey, so nilai ni memang kita dah tahu dah, alright? So sekarang ni dia nak menghubung kaitkan antara pecotan graviti yang kita belajar sebelum ni tu dengan pemala kegravitian semesta G besar. Kalau pecotan graviti tadi kita guna G kecil kan. So kali ni untuk pemala kegravitian semesta G besar. Jadi apa kaitan dia? Okey, so ini daripada buku teks lah macam mana kita nak kaitkan. So hukum gerakan Newton kedua untuk yang daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecotan graviti bumi itu adalah hukum gerakan Newton kedua. Jangan lupa ya. Jadi formulanya adalah F equals to mg. Ingat lagi kan? Seterusnya, okey, cikgu ada salah sikit tadi ni. Okey, kejap ya. So, kita nak padam. Okey, padam sikit ni. Alright. Okey, baik. So, untuk seterusnya, okey, kamu dah dapat tadi untuk formula ataupun gerakan Newton kedua F equals to mg. Okey, kalau untuk hukum kegravitian semesta Newton, kita tahu tadi formulanya adalah F sama dengan G besar, kemudian ada M1, M2 per dengan R kuasa 2 kan. Okey, cuma kali ni kita nak cerita tentang maksudnya kita cerita tentang satu objek yang berada di bumi. Okay, jadi contohnya macam mass ni kan. Ni adalah jisim, ni adalah jisim objek itu. Okey, jisim objek itu
dan seterusnya. Yang kat sini pun kita kena tahulah salah satunya adalah jisim bumi kan, jisim bumi. Jadi cikgu ubah sikit ya. Jadi dia akan jadi macam ni. G. Okey, yang satu lagi tu adalah objek. Okey, objek yang sama. Okey, objek yang sama. Sekejap. Allah supaya. Okey. Ya Allah. Okey. Okey, dah kenapalah dia tak nak ni. Okey, sekejap ya. Okey. So, M sahaja. Sebab kita merujuk kepada objek yang tadi kan, yang objek jatuh dengan pecutan graviti bumi. Ini pula objek yang ditarik daya graviti yang menarik objek ke arah pusat bumi. Maksudnya objek tu adalah objek yang sama. Okey, so M ni lah. Okey. Seterusnya, kat sini M2 ni kita cerita tentang bumi. Jadi kita tahu bumi ada jisim dia. Jadi kita letakkan dia sebagai M besar. Kalau awak perhatikan dalam buku teks, dia tulis dengan M besar. Okay? So M besar tu merujuk kepada nilai tetap. Jisim bumi kan tak berubah kan. Kalau kita letak M1, M2 tu kita tak tahu objek apa. Tapi kalau dia adalah jisim bumi, kita terus je letak M besar. Okay? Sama juga R dia. R ni adalah jarak bumi. Maksudnya dia punya jejari lah. Jejari bumi. So kita letakkan R besar. Okay, sebab nanti kan cikgu takut awak confuse bila awak jumpa, ni R kecil pula tu R besar. Kalau dia letakkan macam M besar, R besar tu dia merujuk kepada bumi. So kalau macam R besar ni sebenarnya dia adalah jejari bumi. Okay, tapi dia masih sama lah. Okay, dia darab, kemudian dia bahagi kuasa 2. Okay, so tu sama. Okay, lepas tu, bila dah ada 2 ni, okay, Allah, cikgu kena tulis lagi lah. Okay, so since dia F dengan F, dia adalah dua-dua tu adalah F. So kita boleh ambil lah sebagai MG. Okay, yang ni pula G, M. Cikgu dah tukar tadi kan, M. Kemudian M besar sebab bumi per dengan R. Ya, sebab jejari bumi, kuasa 2. Okay, lepas tu dia kata batalkan faktor sepunya M. So yang ni sama kan, sebab objek tadi, jisim objek. Okey, jadi yang tinggal adalah G sama dengan G besar. Kemudian ni M lah, ni sebenarnya bukan M2. Okey, so tu adalah M. Sebab tadi mula-mula memang cikgu tersilap sikit. Okey, so cikgu akan tulis balik. Okey, jadi ni adalah GM. Bukan Google Meet GM. G adalah pemalar graviti. Kemudian M jisim bumi per dengan R kuasa 2 iaitu jejari bumi. Okey, so kita ada satu lagi formula yang mana kalau tadi kan ada formula G besar je, tapi sekarang kita ada G kecil. So dia akan melibatkan G kecil sama dengan G besar M bahagi dengan R kuasa 2. Okay, so ni adalah macam mana kaitan antara pecutan graviti di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta. Okay, so dia ada hubung kait lah bila kita dah jadikan macam ni. Okay, baik. Okey, seterusnya kat sini, cikgu nak tunjukkan jisim bumi, nilainya adalah tetap. Nampak tak simbol dia guna huruf M besar. Okey, jejari bumi digunakan huruf R besar. Okey, nilainya adalah tetap. Kemudian pemalar kegravitian G besar, sama juga nilainya adalah tetap. Okey, so kat sini apa ni? Graf ni. Graf ni nak tunjuk dia punya variasi. Variasi macam mana dalam keadaan jarak yang berbeza. Macam mana dia berkaitan lah, contohnya berkadaran lah. Contohnya, nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R kurang daripada R. Nilai kedudukan dia tu kurang daripada R besar. R besar tu apa? R besar tu jejari kan? Jejari bumi. Jadinya, contohlah katakanlah, ni bumi. Okay, katakanlah gali lubang, kan? Lepas tu ada objek kat situ. Ada objek kat situ, sedangkan pusat bulatan kat situ lah. Okay, so maksudnya nilai ni, nilai R
R kecil kan? Sebab R besar hanyalah jejari bumi, R besar. Okey, so kalau ada something yang bukan R besar, bukan jejari bumi, katakanlah dia kurang daripada jejari bumi, kan? Ni nilai dia ni, kurang daripada jejari bumi. Contohnya dia dekat dalam, kita gali kat dalam tanah tu, so dia ada satu jarak tu. Okey, so itu adalah R kecil. Di mana kalaulah nilai dia R ni lebih kecil daripada R, okey, nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R yang kurang daripada R pelbagai. Okey, dengan jarak yang berbeza, maka nilai G tu dia boleh jadi berbeza. Okey, kat bawah ni, okey, cikgu dah terconteng ni. Dekat bawah ni adalah di kedudukan dengan ketinggian H, okey, dari permukaan bumi, jarak dari pusat bumi R ialah R tambah H. Okey, sama juga macam formula yang tadi ni, kan? F sama dengan G besar M1 M2 per dengan R kuasa 2. Maka R kuasa 2 ni bergantung, kan? Kalau dia adalah dia bagi asing-asing, contohnya dia bagi satelit tu jarak dia daripada permukaan bumi adalah H contohnya, kan? So kita jangan lupa bila kita nak kira dia punya daya, mestilah daripada pusat. Okey, so contoh dalam keadaan sekarang pusat bumi lah. Okey, maka nilai R tu perlu ditambah dengan H, baru dikuasakan dengan 2. Okey, itu kalau untuk cari F, kan? Kita dah tengok tadi contoh dia. Kalau yang ini nak kira nilai pecutan graviti, iaitu G kecil ni. Okey, sama juga tadi formula GM per dengan R besar, kan? Kuasa 2. Okey, so kalau melibatkan ataupun kalau secara general dia adalah R kecil kuasa 2 lah. Okey, tapi kalau dia bagi 2 macam ni, so sama juga kita ambil R iaitu jejari bumi dan seterusnya kita tambahlah dengan jarak objek tu daripada permukaan bumi, kemudian baru dikuasakan dengan 2. Boleh Di permukaan bumi ketinggian H sama dengan 0. Jadi untuk kes ini so kita ambil lah yang asal tadi tu, kita ada perubahan. Boleh tak?